Setiu dikatakan ambil masa lebih. Jadi Bukit Kantang terpulang noh. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya kasihi Datuk Tuan Speaker, terima kasih kepada Setiu. Saya ingat ucapan Setiu tadi dalam muktamar PAS Kuala Selangor. Mungkin lepas ni ada borang PAS belakang. Terima kasih Datuk Speaker. Pertamanya ialah negara kita sudah ada 10 RMK yang telah pun berlalu. Artinya tahun depan kita akan menyambut pula satu lagi seruan pelaksanaan untuk RMK yang ke-11. Walau bagaimanapun realiti pencapaian kita di dalam RMK 10 yang lalu, pertama ialah nilai tukaran wang ringgit kita. Dalam RMK 10 Julai tahun 2013, 1 US dollar bersamaan dengan 3.12 sen. Kini hari ini pula 1 US dollar merudum kepada 3.76 sen. Hampir dengan 50 sen kenaikan dia. Hebat naik presiden. Yang kedua ialah hutang negara. Biasa cakap pendidikan, hari ni ekonomi. Hutang negara pula ialah pada tahun 2011. Dulu ini sahabat saya di UKM ni. Sila. Datuk Speaker dulu ni anak usrah saya. Usrah sekali dulu rasanya. Hutang negara kita pada tahun 2011 dulu sebanyak 257 bilion. Itu tahun 2011. Kini melambung pada 740 bilion. Yang ketiga, kadar pengangguran pada tahun 2011. Bukit Kantang tak sebut timbalan presiden nakib usrah saya. Dulu sebanyak 3.1%. Kini meningkat kepada 3.2%. Yang keempat, senario dekada inflasi. Tahun 2011 dulu sebanyak 2.5%. Kini pada tahun 2014 sebanyak 3.3%. Memang kalau kita lihat dari segi RMK yang dibentang, kita lihat cantik, kerana yang buat tu ialah pakar-pakar ekonomi kita, dengan kita tak nafikan. Tetapi gagal apabila sampai kepada peringkat pelaksanaan dia. Sebab itu kalau untuk mencapai kejayaan dalam RMK 11 yang perlu diambil perhatian oleh pihak kerajaan. Pertama, kesilapan yang lalu jangan diulang, iaitu elakkan ketirisan supaya wang kerajaan dapat dijimatkan. Teguran yang dibuat oleh Ketua Audit Negara mesti diambil perhatian oleh pihak kerajaan. Kita tak nak dia hanya membaca saja ataupun diberikan kepada ahli parlimen teguran demi teguran, kerana yang buat ni ialah Ketua Audit Negara. Ini bukan Bendahari PAS Cawangan Sungai Jeluk tau. Ni Ketua Audit Negara. Sebab tu kita harapkan supaya ketirisan ini dan perhatian ini perlu diambil kira. Yang kedua, sengaja sebut Sungai Jeluk tu, nak ingatkan saya sindir tu. Sila. Yang kedua, berilah kontrak kepada mereka yang memang betul-betul seorang yang mampu buat, kerana track record dari segi perniagaan dan juga pengurusan projek selama ini jangan kita beri kerana dia itu kita kenal atau orang kita, tetapi bukan kerana kebolehannya. Akhirnya projek terbengkalai dan kos meningkat. Yang ketiga, buanglah sikap pilih kasih kepada kawasan pembangkang. Layanlah sama rata kerana mereka dipilih melalui jalan yang sah. Yang keempat, kuat kuasa undang-undang, seperti mana pernah disebutkan oleh sahabat saya daripada Kuala Kangsar, untuk kenakan hukuman yang lebih berat kepada kontraktor yang gagal untuk melaksanakan projek. Yang kelima, banyakkan program pembinaan insan, kerana ini aset negara yang penting dan ia merupakan bahan yang cukup bernilai
kerana kita dapat mengelak daripada manusia yang terlibat dengan rasuah apabila mereka menjadi pemimpin, ahli politik dan juga yang berkhidmat di sektor awam ataupun swasta. Dan yang keenam, tingkatkan peruntukan inovasi universiti-universiti dan juga IPT supaya negara tidak perlu bergantung kepada tenaga luar dan juga daripada hasil ciptaan luar. Yang lebih penting lagi ialah kita akan dapat ekspor kita punya hasil inovasi kita kepada negara lain. Dan yang ketujuhnya, manfaatkanlah tanah subur di negara kita. Contoh dia kita lihat, tak kurang 1 tahun 22 bilion negara kita import makanan, sama ada daging, beras, hasil tenusu, koko, biji-bijian, sayuran, semuanya diimport. Ini menyebabkan wang negara kita itu mengalir keluar. Yang ke-8, negeri Kelantan jangan diketepikan, kerana rakyat Kelantan yang punya modal insan yang cukup tinggi, rakyat yang mempunyai intelektual yang cukup tinggi. Datuk Yang di-Pertua, kemudian saya nak cakap berkenaan dengan soal masalah pekerja mas. 6,000 pekerja mas dibuang kerja. Ini besar dari segi sektornya, kerana mereka ini dibuang bukan kerana mereka tidak perform kerja, bukan kerana servis mereka tak baik, tetapi ialah kerana berpunca daripada tata kelola dan pengurusan yang tidak baik. Beberapa kali penstrukturan mas dibuat sejak dipimpin oleh Tan Sri Tajuddin Ramli, disambung pula oleh Tan Sri Idris Jala melalui turnaround plan. Sekarang giliran Christopher Muller, semuanya gagal. Tetapi yang disalahnya ialah kepada pekerja. Sekarang kita lihat nasib 6,000 pekerja ni berat. Maka kita heran kerana mas ni, kita tengok jumlah penumpang meningkat. Tahun 2012 penumpangnya sebanyak 17.2 juta, meningkat kepada 28.5 juta pada tahun 2013. Pendapatan juga meningkat. Kita lihat tahun 2012 pendapatan mas 13.8 bilion. Tahun 2013 pendapatan meningkat sebanyak 15.1 bilion. Sedangkan menurut laporan, gaji kaki tangan hanyalah 60 juta sebulan saja. Ini berarti tak sampai 1,000 juta ataupun tak sampai 1 bilion untuk penggajian. Persoalannya, mana pergi 14 bilion lagi? Mana pergi? Tuyul makan ke ataupun manusia yang makan? Datuk Yang di-Pertua, maka kita lihat juga faktor umur di sana. Mereka di kalangan pekerja-pekerja ini meningkat. Syarikat mana nak ambil mereka? Sedangkan mereka ada hutang rumah dan kereta perlu dibayar. Saya bimbang, mungkin kalau yang tidak ada ketahanan diri, mungkin meningkatnya orang yang sakit jiwa. Berlaku krisis rumah tangga. Kita tahu perceraian mungkin berlaku dalam keadaan suami tidak ada pendapatan, dalam keadaan isteri tidak bekerja. Maka inilah perlu yang diambil kira. Kalau dakwaan mas rugi, kenapa vendor kepada mas mengambil pekerja sebanyak 5,000 orang 5,000 orang daripada pekerja-pekerja asing, daripada Nepal, daripada Bangla, daripada Indon? Kenapa mereka diambil sedangkan ini mereka pekerja-pekerja tempatan pula ditamatkan? Jadi di antara cadangan saya supaya ialah, pertama, buanglah pekerja asing, ambil rakyat tempatan. Yang kedua, berhenti pekerja-pekerja yang punya masalah kesihatan. Yang ketiga, jika suami isteri bekerja di mas, ambillah seorang dan seorangnya berhenti, boleh tahan sikit. Dan yang keempat, siasat dan tubuh Suruhanjaya Diraja untuk siasat dan tangkap jurung-jurung yang makan anak buah di mas. Dan yang kelima, buanglah lantikan orang-orang VIP yang tidak kompeten, yang tidak mempunyai kebolehan untuk dilantik untuk menguruskan mas itu.
Isu yang ketiga ialah berkenaan dengan hal yang berkaitan dengan masalah, iaitu penggunaan aplikasi Uber, iaitu hal yang berkaitan dengan kereta sapu ataupun kereta haram. Tadi saya menerima memo daripada Badan Bertindak Pemandu Teksi Bermeter. Mereka minta supaya Uber application yang digunakan untuk nak menaiki teksi atau menaiki kereta sapu ini digunakan melalui tempahan, dibuat melalui internet, sedangkan mereka ini tidak mempunyai kelulusan daripada SPAT. Tiba-tiba mereka ini boleh beroperasi. Saya heran, kenyataan yang bercanggah. Tan Sri Kerajaan Pengurusi Tan Sri Syed Hamid Albar pada 27 hari bulan 8, dia menyebut bahawasanya Uber aplikasi transport ini dianggap sebagai satu kegiatan yang haram. Tiba-tiba pula satu surat yang dikeluar 15 hari bulan 1 tahun 2015, dia menyebut, kata tidak menyebut kerana tidak ada undang-undang yang untuk mengawal perkhidmatan Uber ini. Datuk Ini Pertua, saya mengharapkan supaya ada satu undang-undang digubalkan untuk memastikan, kerana tidak menindas pemandu-pemandu teksi kita yang mereka ini sudahlah ditindas kerana mereka terdiri dari kalangan orang-orang yang kena bayar kepada syarikat-syarikat teksi yang kita anggap sebagai satu bentuk penindasan, tiba-tiba bersaing pula dengan kereta haram ni tadi. Akhir sekali ialah saya nak menyebut khusus berkenaan dengan hal yang berkaitan dengan khusus di Parlimen Bukit Gantang. Pertama, saya nak cakap lagi berkenaan dengan kes RNR. Saya nak beritahu kepada Kementerian Kejaraya hal yang bersangkutan dengan peniaga-peniaga RNR. Peniaga RNR ni selalu di-warning oleh pihak PLAS. Antara yang mereka beritahu, siapa yang beri maklumat banyak kepada ahli Parlimen Bukit Gantang yang bercakap berkenaan dengan PLAS ni. Satu. Yang keduanya ialah saya tak puas hati kerana ada satu perjanjian yang dibuat di kalangan peniaga RNR. Peniaga RNR ni ada buat perjanjian sekarang ni 5 tahun berniaga. Tak apa 5 tahun okey lah tu. Ada kes yang berlaku, antaranya berlaku kepada seorang suri rumah, Puan Rokiah Idris. Dia lumpuh, suami dia meninggal. Bayangkan, apabila suami dia meninggal, RNR memberi tempoh tak sampai 5 bulan mesti dikeluarkan daripada berniaga di premis RNR Bukit Gantang. Bawa rayuan, bawa dia jumpa dengan RNR, pihak PLAS tak mau terima. Saya harapkan supaya kementerian biar pihak PLAS ni biar ada hati perut sikit. Jangan saya pantun kepada dia 5 perut buah petai, buta perut tak ada akal. Kita tak mau cakap begitu. Itu satu. Sebab tu kita harapkan supaya kes ini kita minta supaya apa dia, hak yang meninggal tu disambung balik oleh waris, kongkuannya bagi cukup 5 tahun. Mereka ni menanggung kos, antaranya ialah kos hutang kepada pembekal-pembekal, yang hutang kereta, kenderaan yang mereka tak plan, mati. Siapa nak tahu? Yang berlaku di kawasan RNR ni 3 orang. Yang paling menyayat hati sekali ialah Puan Rokiah ni, seorang yang lumpuh, bawa jumpa dengan pihak PLAS, pihak PLAS tak terima rayuan daripada pihak Puan Rokiah ni tadi. Yang kedua ialah berkenaan dengan hal yang berkaitan dengan soal, saya nak tanya Kementerian Pendidikan, kami wakil rakyat ni tak boleh masuk ke sekolah kan nak bagi kek je. Saya baru ni berlaku hari guru, kita nak bagi kek sebuah sekolah lain bagi satu sekolah kebangsaan Sungai Tinggi, dia tak mau terima kek hari guru. Kena semak tu grup 1 ada tim mana dulu. Dia tak mau terima, itu pelik lah. Ini kita bukan kita nak politik, kita nak bagi kepada guru. Jadi guru situ dah bising, kenapa YB tak datang sekolah kami. Saya kata nak datang macam mana,
Rusa awak tak mau terima hak saya punya. Yang ketiganya ialah meminta supaya Kementerian Pelancongan menambah baik JT di Kuala Sepetang untuk khususnya kepada pelancong-pelancong yang melancong di kawasan itu untuk melihat keindahan hutan bakau, dan juga di samping untuk digunakan sebagai untuk nelayan berlabuh kerana keadaan yang agak daif. Terima kasih Datuk Speaker, dan terima kasih semua. Wallahualam. Hebat naik Presiden lepas Bukit Gantang, dari isu klik-klik kepada isu ekonomi dan antarabangsa. Wow. Sehingga Shah Alam dengan